Hi guys, welcome back to Bull Gadget. So, agak lama aku tak buat video 5 phone terbaik dekat channel Bull Gadget ni. Dan kalau tengok pada tahun ni, dah banyak smartphone mid-range yang keluar dekat pasaran. Jadi, dalam video ni, kita ada 5 phone terbaik untuk bawah RM800. Dan macam biasa dekat channel Bull Gadget, kalau buat 5 phone terbaik, aku akan ikut ranking lah mengikut aku punya pendapat. Jadi, tanpa melengah masa lagi, jom kita mulakan 5 phone terbaik bawah RM800. So, tempat yang kelima ialah Honor X7. Seperti yang kita tahu, sekarang ni Honor dah buat comeback. So, banyaklah smartphone diorang yang best-best. Untuk Honor X7 ni sangat sesuai bagi orang yang tak terlalu pentingkan gaming. Dia lebih kepada penggunaan yang biasa. Dan aku yakin korang akan rasa menarik untuk gunakan Honor X7 ni. Dan chipset yang digunakan ni adalah chipset yang famous untuk smartphone mid-range pada tahun ni, iaitu Snapdragon 680. RAM dia 4GB yang boleh extend sehingga 2GB. Kira dia ada 2GB untuk virtual RAM. Dan internal storage pun sangat mencukupi, 128GB. Dengan spesifikasi macam ni, performance kegunaan harian memang takkan ada masalah. Semuanya terasa lancar je. Dan untuk main game pun tak ada masalah. Setakat Mobile Legends ataupun PUBG, makanan je lah untuk Honor X7 ni. Bateri dia pun besar, 5000 mAh. Dan dia ada pengecasan yang pantas, 22.5W. Sampai sekarang, aku masih tak faham kenapa Honor bagi charger 22.5W tu. Cuma Honor je yang buat benda tu. Aku tak tahu kenapa. Alright, untuk bateri dia ni sangat besar, 5000 mAh. Memang tak perlu lagi lah nak bawa power bank ke hulu ke hilir. Kalau korang guna Honor X7 ni, dah boleh simpan lah power bank dekat dalam almari ke dekat laci rumah korang tu. Dan apa yang aku suka dekat Honor X7 ni ialah display dia. Walaupun gunakan IPS LCD, resolusi yang tak cukup tinggi, 720p, tapi pengalaman melihat skrin tu rasa puas sebab bezel dia sangat nipis. Skrin dia pun besar, 6.74 inci, jadi memang best lah nak layan movie dan sewaktu dengannya. Refresh rate dekat skrin dia pun dah cukup tinggi, 90Hz refresh rate. Memang best lah nak scrolling dekat phone ni sebab dia akan rasa smooth je. Dan design Honor X7 ni antara design yang tercantik lah yang aku nampak dekat smartphone budget macam ni. Dia nampak premium. Dia lebih kurang macam smartphone flagship Huawei, iaitu Huawei P50 Pro. Dan Honor X7 ni dia ada dua pilihan warna, Ocean Blue dan Titanium Silver. Untuk kamera dia pula, dia hadir dengan 48MP kamera utama, 5MP ultra wide, 2MP makro dan 2MP kamera depth. Kamera selfie dia 8MP. Hasil dia okey lah untuk smartphone bawah 800 macam ni. Baiklah, tempat keempat jatuh kepada Vivo T1X. Kalau korang dah lama follow channel Bull Gadget ni, mesti korang akan perasan yang aku tak pernah masukkan smartphone Vivo dalam list 5 phone terbaik untuk bawah RM1000 atau lebih tepatnya bawah RM800. Cuma kali ni aku rasa time Vivo buat Vivo T1X ni, dia tengah datang dia punya demam panas. Yelah, sebab untuk T1X ni dia bagi spesifikasi yang melimpah tapi harga yang marahan, harga yang mampu milik. Memang Vivo jaranglah buat kerja-kerja macam ni. Jadi, kalau tengok dekat Vivo T1X ni, dia hadir dengan chipset Snapdragon 680, RAM dia 4GB, ada penambahan RAM sehingga 4GB. Not bad. Dan storage dia 64GB. So, chipset yang digunakan ni, macam aku cakap tadi, chipset ni sangat famous untuk smartphone mid-range pada tahun ni. Bateri dia pun besar juga, 5000 mAh. Yang ni pun sama, tak perlu nak bawa power bank ke mana-mana. Cuma charger dia je lah agak slow sikit, 18W sahaja. Bahagian display ni dia agak special sikit untuk smartphone Vivo. Dia gunakan IPS LCD, resolusi Full HD+, dan ada refresh rate setinggi 90Hz. Kalau korang ni adalah seorang pengguna smartphone Vivo ataupun Vivo fans, mesti korang akan tahulah yang mana Vivo memang susah nak bagi 90Hz refresh rate atau refresh rate yang lebih tinggi. Kalau tengok dekat smartphone bawah 1300 dorang pun masih ada yang
gunakan 60Hz refresh rate sahaja. Tapi dekat Vivo T1X ni, smartphone bawah RM800, dia bagi 90Hz refresh rate. Sekali lagi aku nak cakap, Vivo memang tengah datang demam lah time buat Vivo T1X ni. Baiklah, untuk design smartphone ni pun cantik. Bukan Vivo lah kalau tak buat design yang cantik. Memang untuk design anak-anak muda lah gitu. Dia hadir dengan dua warna, Gravity Black dan Space Blue. Untuk kamera dia pula, dia ada 50MP kamera utama, 2MP depth dan 2MP makro. Selfie dia 8MP. Hasil kamera dia not bad, warna dapat, detail pun okey. Cuma dia tiada kamera ultra wide. So untuk Vivo T1X ni, kita boleh beli dengan tanda harga RM649 bagi 4GB RAM plus 64GB storage. Tapi kalau nak ikutkan dalam video konsep ni, which is smartphone bawah RM800, dan kalau korang tak kisah untuk tambah dalam RM50 jadi RM850, korang akan dapat Vivo T1X dengan RAM yang sangat besar, which is 8GB, dan storage yang lebih besar lah, 128GB. Bagi aku, untuk tambah RM50 daripada video konsep ni sangat berbaloi lah, sebab korang akan dapat RAM yang lebih besar dan storage yang lebih besar. Baiklah, tempat ketiga ialah Redmi Note 11. Smartphone yang mempunyai adik-beradik yang paling ramai. Bermula dengan Redmi Note 11, 11S, 11 Pro, 11 Pro 5G, 11 Pro Plus 5G. Nasib baik dia tak keluarkan Redmi Note 11 Pro Plus 5G Ultra semua tu. Nasib baik, kalau tak semakin pening lah kita nak pilih. Baiklah, tengok dekat Redmi Note 11 ni, dia hadir dengan chipset yang sama seperti phone yang keempat dan kelima tadi, iaitu Snapdragon 680. RAM dia 4GB dan storage 128GB. Jenis storage yang digunakan pun laju, iaitu UFS 2.2. Bateri phone ni besar juga, 5000 mAh, dan pengecasan yang pantas, 33W. Untuk display dia dah sangat mewah, iaitu screen AMOLED, resolusi Full HD+, dan 90Hz refresh rate. So seperti yang kita tahu, screen AMOLED ni adalah satu screen yang mewah dan cantik berbanding dengan IPS LCD. Jadi nak tengok movie, nak main game semua tu akan terasa lebih best sedikit lah berbanding tengok skrin dekat IPS LCD. Untuk design dia biasa je, memang typical smartphone Xiaomi, but still cantik untuk smartphone mid-range bawah 800. Dan si Redmi Note 11 ni dia hadir dengan 3 warna, Graphite Grey, Twilight Blue dan Star Blue. Untuk kamera dia pula hadir dengan 50MP kamera utama, 8MP ultra wide, 2MP kamera depth dan 2MP kamera makro. Selfie dia 13MP. Untuk hasil dia lebih kurang macam pesaing yang lain, warna okey, detail pun tajam. So untuk Redmi Note 11 ni, kita boleh beli dia dengan tanda harga RM799. Dan case yang ni pun sama juga. Kalau yang ni memang betul-betul tambah RM50 lah untuk dapatkan RAM yang lebih besar sedikit. Which is dengan harga RM849 kita akan dapat RAM 6GB dan internal storage 128GB. Kalau korang okey untuk tambah RM50, then lebih better lah untuk dapatkan RAM yang lebih besar. Baiklah, tempat kedua jatuh kepada Poco M4 Pro. Kalau tengok dari ranking kelima hingga ranking ketiga tadi, dia menggunakan chipset yang sama, iaitu Snapdragon 680. Tapi dekat Poco M4 Pro ni, dia gunakan chipset yang berbeza, iaitu Helio G96. Baiklah, sebelum aku teruskan tentang si Poco M4 Pro ni, aku nak korang tengok dulu perbandingan di antara Helio G96 dan juga Snapdragon 680 ni dekat satu website ni, iaitu Nano Review. Nano Review ni dia ada buat perbandingan, dan kalau tengok dari segi performance, Helio G96 lebih baik. Dan aku dah try guna kedua-dua smartphone yang menggunakan chipset ni, and aku sendiri dapat rasa yang Helio G96 lebih better lah berbanding dengan Snapdragon 680. Tapi untuk bercakap pasal performance ni, dia bukan bergantung kepada chipset semata-mata. Dia adalah elemen-elemen lain yang kita kena pandang juga, contoh macam dia punya software. Baiklah, berbalik kepada Poco M4 Pro ni, kenapa dia layak untuk aku recommend dekat tempat yang kedua.
Itu sebab yang tadilah chipset dia Helio G96 dan juga RAM dia yang besar 6GB. Storage dia pun dah sangat cukup 128GB. So performance dekat Poco M4 Pro ni lebih better sikit untuk tujuan main game dan juga multitasking. Display dia sama je macam Redmi Note 11, panel jenis AMOLED, resolusi Full HD+, dan 90Hz refresh rate. Even size screen dia pun sama dengan Redmi Note 11, 6.43 inci. Design dia pun not bad, masih menggunakan DNA yang sama seperti Poco M3, dan si Poco M4 Pro ni hadir dengan 3 warna, Cool Blue, Power Black dan Poco Yellow. Untuk kamera dia hadir dengan saiz megapiksel yang besar iaitu 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel kamera makro. Selfie dia 64 megapiksel. Hasil kamera dia dah cukup cantik, cuma pemprosesan image tu tak jauh beza dengan Redmi Note 11. Untuk harga jualan Poco M4 Pro ni kita boleh dapat dengan tanda harga RM789. Baiklah, tempat pertama untuk 5 phone terbaik bawah RM800 kali ni ialah Infinix Note 12 G96. Kenapa aku pilih si pendatang baru ni sebagai phone paling recommended untuk bawah RM800 ialah first sebab chipset dia yang powerful sama macam dekat Poco M4 Pro tadi iaitu Helio G96 dan RAM dia yang paling besar di antara ke-5 phone iaitu 8GB. Bukan itu saja, dia juga ada penambahan RAM sehingga 5GB. Jadi dia punya total RAM yang boleh ada dekat smartphone ni ialah 13GB. Internal storage dia pun not bad, 128GB. Okey, tempat yang pertama ni aku nak bagi tahu harga dia dulu sebab ada kena mengena dengan pilihan storage. Jadi untuk harga jualan dia ialah RM769 bagi 8GB RAM plus 128GB storage. Tapi kalau nak ikutkan dalam konsep video ni which is bawah RM800 and kalau korang tambah sikit jadi dalam RM869, korang akan dapat storage yang sangat besar iaitu 256GB. Jadi renung-renungkanlah sebelum beli smartphone ni. So untuk performance dia memang dah cukup padu. Nak multitasking pun akan rasa lancar je sebab RAM dia yang besar 8GB dan nak layan game pun tak ada masalah. Bateri dia pun besar 5000 mAh dan pengecasan yang pantas 33W. Untuk display dia pun padu juga, screen AMOLED, resolusi Full HD+. Tapi ada kelemahan sikit lah iaitu tiada refresh rate setinggi 90Hz. Tapi ukuran skrin dia ni agak besar, 6.7 inci. So memang puaslah nak tengok movie atau main game. Dan kalau korang okey dengan water drop screen punya design yang lapuk macam ni, sama macam Vivo tadi, should be no issue lah untuk design yang lama macam ni. Okey, kejap. Let's say korang tak boleh nak tengok screen 60Hz refresh rate dan tak boleh nak tengok screen yang lapuk ni, which is water drop screen. Korang boleh go for Poco M4 Pro lah, which is kena tambah sikit untuk dapatkan saiz RAM yang sama. Tapi kalau korang okey dengan benda tu, then tak ada masalah lah untuk si Infinix Note G96 ni. Untuk dia punya design, aku suka dia punya design, nampak sangat fresh. Apatah lagi warna yang putih tu, memang aku sukalah design dekat Infinix Note 12 G96 ni. Untuk warna dia hadir dengan 3 warna iaitu Sapphire Blue, Snowfall White dan Force Black. Untuk kamera dia pula hadir dengan 50MP kamera utama, 2MP kamera depth dan selfie dia 16MP. Hasil kamera dia cantik, warna okey, detail pun tajam. Cuma kekurangan dia tiada kamera ultra wide. Dan Infinix Note 12 G96 ni adalah satu-satunya smartphone yang hadir dengan Android 12 in the box berbanding dengan 4 smartphone yang lain yang hadir dengan Android 11. Baiklah, nampaknya ini saja untuk 5 phone terbaik bawah RM800 mengikut pendapat peribadi aku. Semoga recommendation ni bermanfaat lah untuk korang yang nak beli smartphone baru tapi rungsing tak tahu nak beli smartphone yang mana. Dan korang boleh juga share dekat family ataupun kawan yang tengah cari smartphone dengan bajet yang macam ni lah, bajet yang bawah RM800. Kalau nak ikutkan 5 yang aku list ni semuanya the best lah yang ada
untuk bawah RM800. Tinggal korang punya selera lah, dan tinggal pilih brand mana yang korang suka sebab masing-masing mempunyai software experience yang berbeza. Kecuali Redmi Note 11 dan juga Poco M4 Pro, dia punya software experience tu lebih kurang sama je. Okay, so namanya saja video kita kali ini. Dan kalau korang ada satu smartphone yang boleh untuk korang recommend bagi bawah RM800 yang mungkin aku terlepas ataupun mengikut korang punya pendapat, boleh share kat bawah. Kita try tengok, kita kongsikan macam mana. Okay, namanya saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.